Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ila fi Quraisy, ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah SWT berfirman dalam surah yang pendek tetapi padat, yaitu surah Al-Quraisy, dan kebiasaan keamanan bagi kaum Quraisy. Dan bagi mereka ada dua perjalanan perdagangan, yaitu perjalanan perdagangan pada musim sejuk dan perjalanan perdagangan pada musim panas. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan Allah, falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Tuhan, kepada Ka'bah ataupun Baitullah. Dan Allah ataupun Tuhan yang demikian itu memberikan mereka dua perkara hasil daripada perdagangan ataupun perniagaan, yaitu kesejahteraan, makan makanan yang menghilangkan mereka kelaparan, dan juga keselamatan. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia saudara puan pengurusi majlis yang dikasihi Ayahanda Datuk Mat MF 35 yang terkenal. Hamba ni kenal dia jauh-jauh, lalu ke rumah dia nak singgah tak berani. Yang berbahagia Datuk Puan Profesor Anjung Tan Haji Mat Sahar selaku Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia, yang berbahagia Datuk Jamil selaku pengurusi Dewan Perniagaan Islam Negeri Kelantan, dan semua ahli jurukuasanya, saudara Setiausaha di PIM, Datuk Mat Gani, usahawan Negeri Kelantan yang berjaya, saudara Ishraq, hadirin hadirat yang saya kasihi dan hormati sekalian. Saya ucap tahniah kepada kedua-dua DPIM dan DPI-NK di atas majlis ini dan juga aktiviti dan kejayaan-kejayaan yang telah dicapai, yang kita telah dengar daripada ucapan Datuk Jamil dan Profesor Anjung Jimat sedikit tadi, khususnya mengenai dengan pelaburan emas. Ya. Ini satu insentif yang sangat baik. Kami dulu pernah cuba menjayakan dinar emas dan dirham sebagai alat ataupun instrumen pelaburan pada satu masa, dan pada masa yang sama ia insya-Allah menjadi satu alat perdagangan ataupun transaction monetary, yaitu instrumen keuangan. Ya. Dan kita semua tahu emas, perak dan beberapa logam yang lain sepanjang sejarah telah memainkan peranan sebagai instrumen keuangan bagi perdagangan dan perniagaan. Dan perdagangan dan perniagaan memerlukan instrumen-instrumen keuangan, tidak boleh dipisahkan. Jadi langkah yang diambil oleh Dewan Perdagangan Islam Malaysia, saya sangat berbesar hati, dan saya berharap ini dapat dikembangkan kepada bukan saja ahli-ahli Dewan Perdagangan ini, tetapi juga untuk rakyat Malaysia yang lain. Dan tadi telah ditunjukkan juga bagaimana pajak gada Islam ataupun arahan yang telah dimulakan di perkenalannya oleh Dr. Runi Aziz pada awal tahun 1990-an perlu mengalami uji kaji semula, revision, ya, kerana ada beberapa perkara mungkin tidak lagi sesuai dengan perkembangan dunia digital yang kita ada. Saya tidak pandai memberi nasihat dari segi perniagaan, kerana saya bukan ahli perniagaan, ya. Bukan macam Datuk Mat ataupun Datuk Magani dan kawan-kawan yang lain, ya.
Apa yang saya boleh kongsikan dalam masa yang singkat, kerana suara saya pun tak berapa baik, ialah bagaimana persekitaran kita, baik yang dibentuk oleh masyarakat ataupun lebih-lebih lagi dibentuk oleh pemerintah, dalam hal kita pemerintah negeri kita ataupun pemerintah negara kita, boleh banyak menentukan kemajuan atau kemunduran perdagangan dan perniagaan. Ya. Perdagangan dan perniagaan, kalau Profesor Anjung sebutkan tadi, di dunia moden ini telah menggunakan, beralih kepada penggunaan teknologi digital, teknologi internet, teknologi sosial media. Namun begitu masih perlu disokong oleh infrastruktur tertentu, ya, infrastruktur 5G, infrastruktur 3 dimensi, ya, infrastruktur transportation termasuk, ya. Kerana walaupun kita telah tidak mempunyai kedai-kedai sebagai frontage kita, tetapi kita memerlukan pengangkutan. Transportation menjadi lebih penting sekarang. Kerana itulah lahirnya Foodpanda, lahirnya Grab, lahirnya kaedah-kaedah transportasi dan agensi transportation yang lain. Dan ini memerlukan kepada pelabuhan, memerlukan kepada lapangan terbang, memerlukan kepada infrastruktur jalan raya yang baik. Ya. Di dalam konteks negeri Kelantan, kita belum ada satu kemudahan perdagangan pelabuhan yang lengkap. Ya. Kita ada sedikit sebanyak usaha-usaha membuat jeti, membuat pelabuhan, mini pelabuhan, tetapi belum ada satu usaha yang tersusun bagi melengkapkan kemudahan pelabuhan di negeri Kelantan. Dalam dunia transportation yang berkembang, ini adalah sangat penting. Ya. Kalau kerajaan Malaysia ataupun negeri Kelantan boleh mengadakan kemudahan pelabuhan yang diperlukan, yang munasabah, saya yakin lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan anak-anak Kelantan dapat diwujudkan. Begitu juga dengan pengangkutan udara. Ya. Pengangkutan udara mesti menjadi lebih murah, mesti menjadi lebih, orang panggil, accessible. Kerana pengangkutan melalui laut kita tahu ada limitasinya. Kita baca sejarah bagaimana Jepun menjadi pengekspor, peniaga makanan laut, ikan khususnya, dengan nilai berbilion dolar Amerika satu tahun. Kerana kali yang pertama mereka bawa ikan-ikan yang terlantar di Laut Atlantik di Kanada, naik kapal terbang balik ke Tokyo untuk diproses dan diekspor ke seluruh dunia. Ya. Jadi kita ketinggalan berapa puluh tahun. Kita baru sekarang boleh everyone can fly, tetapi Jepun every fish can fly. Ya. Kita baru everyone can fly, baru dalam 5 tahun. Tapi Jepun every fish can fly. Dia boleh fly ke seluruh dunia. Ikan salmon, ikan apa, ikan tamban sekalipun, daripada Tokyo boleh terbang ke seluruh dunia. Menunjukkan kepentingan pengangkutan udara yang murah dan accessible bagi tujuan perdagangan. Ya. Dan kerajaan juga boleh melalui insentif dan pelbagai dasar mereka untuk menggalakkan perdagangan melalui adanya facilities lain daripada infrastruktur. Tadi Saudara Ishak telah menunjukkan bagaimana adanya facilities tertentu boleh mengembangkan sukan e-sport, minat dan lain-lain. Dan kita ada keunggulan-keunggulan tertentu. Kita ada kekayaan budaya, kita ada sejarah, kita ada natural landscape dan resources seperti hutan simpan yang indah dan cantik, air terjun, hulu-hulu sungai, upstream di negara-negara Balkan seperti Bosnia, Slovakia, Kroatia dan lain-lain. Upstream, sungai-sungai hulu mereka menjadi satu tarikan pelancongan yang hebat, yang menjanakan wang berjuta-juta ringgit satu tahun.
di negara kita, kita rosakkan alam sekitar kita. Ini semua secara ringkas, ya. Secara ringkas memerlukan pemimpin-pemimpin yang lebih dynamic, yang lebih progresif, yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, yang lebih mesra dengan perubahan persekitaran, ya. Jadi elemen leadership, elemen kepemimpinan adalah salah satu unsur yang penting bagi kemajuan perdagangan dan perniagaan. Pada hemat saya, ya. Yang lain-lain saudara lebih arif daripada saya, saudara lebih pandai berniaga lebih dari saya. Tetapi sebagai salah seorang aktivis dalam masyarakat dan negara kita, saya melihat sudut melahirkan kepimpinan yang mesra dengan perubahan, mesra dengan idea-idea yang baru, mesra dengan cadangan-cadangan yang membina, mesra dengan keperluan-keperluan yang mendesak pada zaman ini adalah antara faktor yang patut juga saudara-saudari rakyat Kelantan keseluruhannya timbangkan dengan baik, ya. Tidak hanya berdasarkan kepada satu sentimen, satu pertimbangan emosi, tetapi melihat keseluruhan manfaat dan timbangan yang memberikan faedah sebagai asas pertimbangan untuk memajukan perdagangan dan perniagaan di negeri Kelantan. Ayat yang saya bacakan tadi adalah petunjuk bagaimana Allah telah menggalakkan perniagaan dan perdagangan, bukan saja perdagangan domestik dalam negeri, tetapi perdagangan antara bangsa. 1400 tahun yang silam, kerana perdagangan antara bangsa telah wujud dalam peradaban manusia 1000 tahun sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, dan telah menjadi tradisi turun-temurun orang Mekah, khususnya orang Quraisy, berdagang ke Syam, berdagang ke Yaman, berdagang ke Ethiopia yang dulunya adalah Habsyah semasa Najasyi, semasa Rasulullah menghantar rombongan hijrah yang pertama ke Habsyah ataupun Ethiopia. Pada masa itu Ethiopia adalah sebuah kuasa perdagangan yang keempat terpenting di dunia, selain daripada Rom, China dan India, ya. Maknanya apa? Maknanya perdagangan adalah satu tuntutan fitrah manusia yang telah disanctionkan oleh Allah SWT, yang telah diluluskan ataupun dijadikan sebagai satu perkara mulia. Dan perdagangan itu meliputi perdagangan mengikut musim. Adanya musim tengkujuh di negeri kita, adanya musim kehilangan, kekurangan bekalan makanan, adanya musim-musim yang lain yang khusus adalah 4 musim: musim sejuk, musim panas, musim bunga, dan juga musim gugur. Ini semua adalah antara faktor-faktor yang menentukan mood ataupun bentuk perdagangan pada satu-satu masa. Jadi ini semua adalah petunjuk-petunjuk bagaimana kemajuan perdagangan seharusnya sebati dengan orang Islam khususnya, dengan rakyat Kelantan secara umumnya. Dan kita menerima Islam melalui pedagang-pedagang, pedagang dari Yaman, pedagang dari Turki, daripada Parsi, daripada negara Cina yang Muslim, daripada India. Dan kuasa perdagangan Islam itu dulunya menguasai teknologi pengangkutan laut ataupun maritime dengan kapal-kapal yang lengkap, dan kemudiannya kita telah dihalang oleh penjajah sehingga kuasa pelayaran kita telah hilang. Tetapi hari ini Allah membuka peluang kita dengan kuasa internet. Internet adalah lautan yang lebih besar, ya. Kalau dulu kita ada lautan air, sekarang kita ada lautan maya, ya. Dan ini adalah semua satu perkara yang kita kena terima sebagai satu pergerakan ke hadapan, ya. Teknologi juga adalah satu perkara yang digalakkan oleh Islam. Bagaimana Sayyidina Sulaiman alaihissalam, Nabi yang banyak menggunakan teknologi penerbangan udara, ya, itu Nabi Sulaiman yang asaskan. Penggunaan drone ataupun burung pelatuk sebagai
intelligence drone, ya, living intelligence drone. Hari ini kita ada drone yang mati. Masa Nabi Sulaiman dia ada living intelligence drone. Ini semua teknologi. Ya, teknologi perlu dikuasai. Teknologi semasa adalah 3D, 3 dimensi, 5G, internet yang laju dan lancar. Di negeri Kelantan ini masih ada masalah coverage internet, ya. Jadi semua ini adalah antara perkara yang boleh dijadikan ramuan kemajuan perdagangan dan perniagaan di negeri Kelantan. Saya berharap Dewan Perdagangan Islam Kelantan dan Dewan Perdagangan Islam Malaysia meneruskan usaha ini, ya, memajukan inovasi-inovasi baru, tidak statik, tidak orang panggil beku, ya, tetapi terus progresif, terus dinamik. Kalau kita perhatikan dalam dunia perdagangan, sesuatu yang sangat dinamik. Saya hanya nak komen adik Ishraq tadi, hal kopi saja, ya. Hal kopi saya kerana saya lebih minat perdagangan pertanian, ya, sebagai hobi, bukan sebagai profesional. Kopi dulu adalah milik pedagang Islam. Kopi bermula daripada Ethiopia dan kemudian dikuasai oleh orang-orang Yaman. Dan yang memperdagangkan kopi secara antarabangsa, secara global adalah kerajaan Osmaniyah. Pada masa orang Turki hidangkan kopi ratus tahun dulu, orang Perancis hanya boleh minum kopi di kafe-kafe di Istanbul. Tidak ada kafe di France, tidak ada kafe di London, ya. Hanya boleh minum kopi kerana pergi ke Istanbul. Dan mereka mula berniaga kopi dengan mendapatkan bekalan kopi daripada Istanbul, ya. Dan salah satu sebab mengapa kuasa barat datang ke timur adalah kerana nakkan kopi. Mereka dah ketagih kopi. Kalau Istanbul blok penjualan kopi, mereka tak ada kopi. Kerana kuasa perdagangan adalah daripada Yaman yang dikawal oleh Istanbul. Nama pelabuhan pun Mocha, ya, Mocha, kopi Mocha, kerana pelabuhan kopinya adalah Mocha, ya. Ini heritage. Tetapi sekarang bila Amerika mempunyai teknologi, Itali mempunyai teknologi, brewkan kopi itu menjadi cappuccino, menjadi latte, menjadi espresso. Amerika menguasai perdagangan kopi melalui Starbucks, melalui Coffee Bean, melalui tea leaf, ya. Bermakna apa? Siapa yang menguasai teknologi, mereka akan menguasai perdagangan. Dan kopi selepas itu digantikan dengan teh di Turki. Kenapa? Kerana ada seorang saintis bawa balik benih teh daripada Armenia dan ditanam di tempat lahir Erdogan, laut Black Sea. Saya lupa nama kampung dia, ya. Sekarang kalau kita pergi ke situ banyak kebun kopi. Bila orang Turki menanam teh, mereka bertukar daripada penggila kopi kepada penggila teh nombor 1 di dunia. Yang paling banyak minum teh di dunia hari ini secara purata adalah orang Turki, mengatasi orang Cina, orang Jepun, kerana mereka dapat bekalan teh daripada negara mereka sendiri. Bermakna taste ataupun rasa, cita rasa ini masih boleh dibentuk, ya. Dibentuk oleh culture, oleh kemajuan perdagangan, oleh perkara-perkara yang lain. Jadi saya berharap adik Ishraq akan menjadi tokoh yang berjaya pada masa akan datang. Dan ini salah satu model anak muda pedagang negeri Kelantan yang boleh mengubah landscape perdagangan Kelantan pada masa akan datang. Saya resmikan Majlis Mesyuarat Agung DPI KMK ini pada kali ini. Saya bukan macam Datuk Mat, dia boleh beri ribu-ribu, ratus-ratus ribu, tapi masa dia buat hari jadi ke 84, 7 hari bulan 10, dia tak jemput saya.
Saya beranak 7 hari lepas dia beranak. Saya beranak 14 bulan 10. Datuk beranak 7 bulan 10. 7 hari pun tak jumpa. Jadi sekarang ni kena kotor, kena beri apa-apa benda kepada saya hadiah 20,000 ke 10,000. Saya beri balik ke Dewan Perniagaan Islam Negeri Kelantan, Perdagangan Islam Negeri Kelantan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.